Lebih 1,000 orang berhimpun di hadapan pintu 2 Istana Negara bagi membawa suara rakyat dalam himpunan Selamatkan Tanah. Datang ini sebagai menunjuk solidariti saya dengan rakyat. Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas perilaku kaum Melayu Malaysia. Konflik bahasa dan budaya antara Indonesia dan kaum Melayu Malaysia membuat kita lebih paham mengenai situasi politik di negara tetangga. Hal ini penting untuk kita pahami, karena kaum Melayu Malaysia akan terus berusaha untuk mengaitkan diri mereka dengan Nusantara atau Indonesia. Sebab, kaum Melayu Malaysia memang bingung mencari identitas. Konsep alam Melayu, Mahawangsa Melayu atau serumpan-serumpun, selalu menjadi dasar propaganda kaum Melayu Malaysia. Karena itulah, akan selalu bersinggungan dengan Indonesia. Hanya saja, setiap pemimpin Malaysia yang mewakili kaum Melayu punya pendekatan yang berbeda-beda. Dulu di era Najib Razak, Muhyiddin Yassin, dan juga Ismail Sabri, menjual kemelayuan dengan cara berusaha mengangkat bahasa Melayu. Simposium dan seminar bahasa Melayu amat gencar. Saat itulah mereka suka mengklaim bahasa Indonesia sebagai Melayu, agar kaum Melayu Malaysia tampak hebat. Ismail Sabri sampai nekat mengusulkan bahasa Melayu jadi bahasa ASEAN, karena ingin kaum Melayu Malaysia punya kebanggaan, walaupun langkah itu gagal total. Nah, saat ini partai-partai yang mewakili kaum Melayu memang menjadi oposisi. Hanya UMNO yang masuk pemerintahan Anwar, dan kekuatan UMNO sekarang sudah kecil. Sekarang, Mahathir Mohamad juga berada di kubu oposisi. Tapi sikap Mahathir mengenai bahasa Melayu sedikit berbeda. Kalau kita lihat, ia lebih bersikap pragmatis. Dulu dia malah yang menganjurkan penggunaan bahasa Inggris. Mahathir menjual kemelayuan dengan cara lain. Mahathir berusaha membangkitkan semangat perkauman, semangat kemelayuan dengan cara dia. Misalnya, seperti yang ia sampaikan belum lama ini. Mahathir memanfaatkan kelemahan Melayu yang suka dongeng dengan mengisahkan bahwa dulu kaum Melayu Malaysia memiliki tanah yang luas, termasuk di Thailand, Singapura, dan Sumatera. Itulah cara Mahathir membangkitkan semangat kemelayuan. Tapi ia juga menakut-nakuti orang Melayu Malaysia bahwa kaum Melayu akan tersingkir. Dalam sejarahnya, kaum Melayu Malaysia memang kaum lemah dan hanya menjadi hamba raja-raja serta tak berani melawan penjajah. Itu yang jadi masalah. Kelemahan Melayu Malaysia yang tak memiliki jati diri yang kuat inilah yang justru dieksploitasi oleh Mahathir. Kebetulan Mahathir dalam keadaan terjepit. Kroni dan anaknya sedang diusut oleh Komisi Rasuah Malaysia. Nah, Mahathir bersama kubu oposisi, atau kalau di Malaysia disebut pembangkang, berusaha untuk menumbangkan Anwar Ibrahim. Upaya Mahathir menjatuhkan Anwar sejauh ini belum berhasil, itu karena partai-partai di Sabah dan Sarawak masih mendukung Anwar. Nah, berikut ini adalah aksi yang dilakukan Mahathir setelah kroninya diusut. Lebih 1,000 orang berhimpun di hadapan pintu 2 Istana Negara bagi membawa suara rakyat dalam himpunan Selamatkan Tanah Air Kita Suara Rakyat ke Istana Negara di Kuala Lumpur pada 23 Januari. Himpunan yang dianjurkan Sekretariat Pembela Tanah Air Peta mewakili 3 wakil gabungan badan bukan kerajaan NGO untuk menyerahkan memorandum yang dipercayai mengandungi pelbagai tuntutan membabitkan isu semasa negara ketika ini. Orang ramai mula berkumpul di hadapan pintu 2 Istana Negara sejak jam 9 pagi dan turut dihadiri bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai tanda sokongan. Difahamkan 4 individu menyampaikan memorandum terbabit ke kawasan istana sebelum diserahkan kepada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Tinjauan mendapati perhimpunan dilakukan dalam keadaan terkawal dengan pemantauan pihak polis yang turut menjaga pintu masuk jalan ke pintu 2 Istana Negara. Orang ramai juga melaungkan takbir sambil mengangkat sepanduk membawa mesej rakyat bersama hemat Yang di-Pertuan Agong.
Peserta himpunan kemudian dilihat beredar dari lokasi pada kira-kira jam 11.30 pagi. Gerakan rakyat. Jadi saya bersimpati dengan mereka. Apa yang disebutkan tadi oleh Ustaz saya, benar-benar sampai orang Melayu bunuh diri. Tak pernah jadi. 17 orang Melayu bunuh diri. Ada yang bunuh mak, yang bunuh ibu bapa kerana mereka hilang puncak. Tertekan sangat. Sebab itu saya datang ini sebagai menunjuk solidariti saya dengan rakyat. Itu saja. Allah Akbar. Itu saja. Okay. Pada pendapat Tun, ada peluang ke kita kalau nak ubah kerajaan sekarang tu? Itu pulang kepada Tuan pulang. Kita tak boleh kuasa ada kepada Tuan. Perikatan Nasional mendakwa Perdana Menteri Anwar Ibrahim gagal memberikan penyelesaian menyeluruh terhadap masalah rakyat yang kian meruncing kerana sibuk dengan perkara lain. Pengurusinya Muhyiddin Yassin berkata selepas setahun kerajaan Madani memerintah, apa yang berlaku kini adalah realiti yang dihadapi rakyat dengan kehidupan ramai orang semakin sukar. Muhyiddin menjelaskan ringgit mencatat kejatuhan paling rendah dalam tempoh 26 tahun semalam berbanding dolar Amerika, manakala keluaran dalam negara kasar Malaysia pada tahun lalu pula gagal mencapai sasaran antara 4 hingga 5%. Katanya lagi, jumlah dagangan Malaysia terus menjunam pada Disember tahun lalu apabila merekodkan kemerosotan untuk bulan ke-10 berturut-turut sejak Mac 2023. Sementara itu, bermula tahun ini, Muhyiddin meramalkan rakyat akan semakin terbeban dengan kenaikan cukai SST serta cukai-cukai baru seperti cukai barangan bernilai tinggi. Turut dijangka memberi tekanan kepada orang ramai, kata ahli Parlimen Pagut itu, ialah kenaikan tarif elektrik mulai Januari 2004 dan penarikan balik subsidi pukal yang akan dilaksanakan pada tahun ini. Selain itu, tambah Muhyiddin, rebutan rakyat mengenai kekurangan beras tempatan di pasaran yang berlarutan sejak sekian lama seperti tidak diambil berat oleh kerajaan. Muhyiddin mendakwa Anwar lebih sibuk memastikan musuh politik yang ditindas daripada menumpukan kepada usaha menyelesaikan masalah rakyat. Dakwaan Muhyiddin itu muncul pada hari isteri Daim Zainuddin Naimah Abdul Khalid didakwa di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur atas tuduhan gagal mendedahkan asetnya seperti dikehendaki SPRM. Sebelum ini, Daim yang juga bekas Menteri Kewangan dan orang yang dilihat dekat dengan Dr. Mahathir Mohamad disiasat Badan Anti Rasuah berkenaan. Selain itu, anak Mahathir Mirzan juga diberi notis oleh SPRM agar mendedahkan aset yang dimilikinya dalam tempoh 30 hari atau berdepan dengan tindakan undang-undang. Selanjutnya, kita akan simak pernyataan Anwar Ibrahim mengenai upaya untuk membersihkan Malaysia dari korupsi, sekaligus upaya mempertahankan kekuasaannya. Kecurian puluh bilion ringgit ini. Kalau mau jadi Perdana Menteri, Menteri Kewangan, Menteri-Menteri, ukurannya apa? Kekayaan. Dan ini dianggap biasa. Buat apa jadi Perdana Menteri kalau tidak jadi kaya? Bodohlah jadi Menteri Kewangan yang tak kumpul bilion-bilion. Ya. Pandangan hambar, haprak ini mesti diperangi. Dan kita yang bertanggungjawab ini bukan saja orang politik, tetapi seluruh sistem. Berapa sarjana yang bicara dengan berani, yang mengizinkan keterlanjuran begini? Ya. Kita semua harus pikul tanggungjawab. Termasuk saya anggap saya harus lebih berani lagi dulu. Lebih berani lagi lama penjara. Tetapi saya nak anggap ini sebagai satu upaya kita yang terkuat. Saudara, saya mulakan dengan tata kelola. Memang tata kelola dan rasuah ini dibenci oleh beberapa pihak. Dia kata Anwar ni tak ada modal lain. Berucap saja sebut tata kelola dan rasuah. Dia lupa sebab rasuah dan tata kelola lah tak dapat bagi peruntukan begitu besar kepada pendidikan. Sebab rasuah dan tata kelola lemahlah. 8,000 tandas harus diperbaiki tahun lalu. Diketepikan begitu rupa. Sebab rasuah dan tata kelola lemahlah yang menyebabkan puluhan bilion wang
rakyat dipunggah untuk beberapa tokoh tertentu. Jadi saudara, saya harap saya akan dapat, kalau tidak ada sokongan dalam politik atau lain-lain, sekurang-kurangnya dalam isu tata kelola dan tuntutan ke arah perubahan, saya pohon dukungan penuh daripada rakyat, terutama yang berfikir. Begitulah guys, gonjang-ganjing politik di Malaysia sejauh ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.